Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengurusi, Tuan Imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi berada di permukaan bumi Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keampunan, rahman, kasih sayang serta redha daripadanya. Tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan kitab Tazkiyatul Anfus. Terjemahan dalam bahasa Melayu kita, pembersihan jiwa. Manusia ada dua unsur secara umumnya. Pertama, unsur jasadiah, unsur luaran. Yang kedua, unsur dalaman, unsur batiniah. Kedua-duanya saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. Umpamanya roh dalaman, batiniah, perlu dihidupkan dan perlu juga dibersihkan, disucikan selain daripada dihidupkan roh. Nah, begitulah juga unsur luaran jasadiah, perlu dihidupkan, perlu disuburkan, dibersihkan. Umpamanya ada kekuatan dari sudut unsur luaran jasadiah dengan sebab pemakanan, peminuman. Ya, sebab kita exercise, kita bersenam. Bermaksud luaran kita sehat, dalaman juga perlu dibersihkan, disucikan, perlu dihidupkan. Bagaimana dalaman perlu dihidupkan? Kita perlu memperbanyakkan zikrullah. Ya. Kita perlu membaca Al-Quran, kalau boleh setiap hari, tak banyak pun sedikit. Kita mengerjakan ibadah seumpama solat. Ya, solat fardu tidak dapat tidak, kemudian solat-solat tatawwu', solat-solat sunnah. Kemudian kita membiasakan diri dengan doa. Doa ini maksudnya permohonan dari sudut kerohanian. Ya, bermaksud ini di antara perkara yang boleh menghidupkan hati. Selain daripada perkara asas, perkara prinsip hendaklah dipelihara, dijaga dengan sebaik mungkin. Apakah di antara perkara asas, perkara prinsip yang perlu dipelihara, dijaga? Apa yang diperintah oleh Allah kita kerjakan. Apa yang ditegah, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Tanpa bertanya-tanya mengapa dan kenapa, pasal apa Allah perintah sedemikian, pasal apa Allah tegas sedemikian, kita tidak berhak bertanya. Tetapi boleh kita mengkaji apakah rahsia dan hikmah. Dan tidak setiap rahsia dan hikmah yang kita kaji itu adalah tepat. Ya. Kita boleh tanya rahsianya, hikmahnya bagian-bagian, tetapi ada ketikanya kita tidak dapat mengkaji apa rahsia, apa hikmah. Yang penting sami'na wa ata'na. Ini jawapan seorang mukmin dan mukminah. Kami dengar, kami taat, kami patuh, kami tunduk. Ya. Ini di antara perkara asas yang perlu kita pahami. Ya, hidupkan unsur batiniah, juga unsur luaran, unsur jasadiah. Baik, kita masih lagi membicarakan kitab Tazkiyatul Anfus. Kita sampai kepada bab hadis Nabi. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi. Ya, An-Nu'man bin Bashir, dia merupakan sigar sahabah,
sahabat yang termuda, sahabat yang kecil, sigar. Kemudian Nu'man bin Bashir ni di antara anak orang Ansar yang pertama lahir ketika Nabi sampai ke Madinah. Ini mengikut sejarah. Nabi sampai ke bumi Madinah di kalangan orang Ansar. Maka di kalangan sahabat Nabi orang Ansar melahirkan anak. Ya. Sebahagian riwayat menyebut ketika Nabi berada kira-kira 14 bulan. Ya, setahun lebih ketika berada di Madinah, seorang Ansar sahabat Nabi lahir. Ya, melahirkan anak. Anak itu diberi nama An-Nu'man bin Bashir. Dan mengikut catatan sejarah, dia sempat meriwayatkan sebanyak 114 buah hadis. Ya, 114 buah hadis. Dan dia wafat pada tahun yang ke-63 atau 64 Hijrah. Itu mengikut catatan sejarah. Walaupun ketika Rasulullah wafat usianya hanya 8 tahun, tapi banyak dia meriwayatkan hadis. Kerana orang Arab ni dia sangat berbeza dengan orang kita Melayu. Ada perbezaan, ada persamaan orang Melayu dengan orang Arab. Ya. Orang Arab ni walaupun umur dia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tapi dia mature, pemikiran tu dah matang, badannya agak sadu. Ya, kalau bahasa kita dipanggil abang sadu. Umur 7 tahun, 8 tahun, tapi pengingatannya kuat. Ya, badannya besar. Sebab itu walaupun ketika Nabi wafat usianya 8 tahun, tapi dia banyak meriwayatkan hadis. Dan dia mendengar secara direct. Ya, apa yang Nabi sebut diingat. Baik, kita bukan nak membicarakan tentang sahabat. Kaitan dengan sahabat ni, dia mendengar, dia meriwayatkan. Ya, dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Hadis itu panjang, kita ambil yang berkaitan di penghujung hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam bahasa Arab kalau ada perkataan ala, itu harfu tambih. Ini kalau kita mengaji dalam ilmu nahwu wa sarf, kita mudah faham. Ada banyak dalam hadis-hadis disebut ala bermaksud ingat olehmu, awas, hati-hati atau jaga-jaga. Ya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada jasad itu ada seketul daging, kata Nabi. Kalimah ala permulaan tadi. Walaupun di pertengahan hadis bila ada ayat kalimah ala kemudian ayat demi ayat, kita kena ambil perhatian secara serius. Sesungguhnya pada jasad itu ada seketul daging, mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik seketul daging itu dalam jasad seseorang, salahal jasada kulluh, maka baiklah jasad secara keseluruhan. Seketul daging ni kena baik, baru baik jasad secara keseluruhan luaran. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rosak seketul daging ni, mudghah, ya, maka akan rosaklah seluruh jasad secara keseluruhan. Anggota luaran panca indera akan menjadi rosak pasal seketul daging. Kalau dia baik, baik. Kalau dia buruk, rosak, habis. Ya, memberi kesan kepada anggota luar. Langsung pengakhiran penyudah hadis tu, ala ketahui olehmu. Sekali lagi disebut perkataan ala, ingat olehmu, jaga, awas. Wahiyal qalbu, itulah dia hati. Kalimah al-qalbu ni kita lihat di dalam Al-Quran, kita lihat dalam kamus Arab. Umpamanya dalam kitab Muhtar As-Sihah yang dikarang oleh Imam Ar-Razi, al-qalbu ni ada ketikanya digunakan perkataan al-fuad. Al-fuad tu maksudnya hati. Hati, ya. Ada ketikanya digunakan dengan perkataan al-aqlu, akal. Al-qalbu ada ketikanya digunakan dengan hati, ada ketikanya digunakan dengan pengertian akal.
Nah, kita nak membicarakan tadi tentang seketul daging, iaitu hati. Maka hati ni perlu kita membersihkannya setiap hari, perlu kita mensucikannya supaya seluruh anggota luaran kita jadi bersih, kita jadi suci, mentaati, tunduk akur kepada hukum hakam Allah. Bila kita kaji lagi, kita cermati dalam kamus Arab, al-qalbu ni diambil daripada perkataan al-munqalab. Al-munqalab maksudnya berbolak-balik. Kita manusia ni ada ketikanya ya, ada ketikanya tidak. Berbolak-balik, kadang ya, kadang tidak, kadang suka, kadang tidak. Itulah dia yang disebut hati, diambil daripada perkataan al-munqalab, yakni al-munsaraf. Munsaraf tu maksudnya kecenderungan kepada ya, kecenderungan kepada tidak. Hari ini kata ya, besok dah kata tidak. Itu hati berbolak-balik. Nah, sebab itu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bersumberkan daripada Syahar bin Haushab, salah seorang sahabat Nabi, ketika mana dia menemui salah seorang di antara isteri-isteri Nabi. Kita nak bicara berhati dulu. Ya, sahabat Nabi namanya Syahar bin Haushab. Dia menemui salah seorang isteri-isteri Nabi. Siapa isteri Nabi itu? Dakhaltu ala Ummi Salamah. Aku telah menemui, dakhaltu memasuki, aku telah menemui ke atas Ummu Salamah, isteri Nabi Ummu Salamah. Faqultu, lalu aku bertanya dekat Ummu Salamah. Pasal Ummu Salamah ni lebih dekat berbanding dengan dirinya, dia ni sekadar sahabat. Tetapi Ummu Salamah ni lebih daripada itu sahabat dan juga isteri. Dia kerap bersama dengan Nabi. Ya. Kemudian kata dia, aku bertanya kepada Ummu Salamah, akhbirni bi akthar maka yad'u bih an-nabi. Apa ya yang banyaknya Nabi berdoa? Akthar. Apa yang Nabi ni banyak berdoa sepengetahuanmu, sependengaranmu? Ya, boleh tak khabarkan kepadaku? Maka Ummu Salamah ni jawab, faqalat, kerana persoalan agama ni kita tidak boleh menyembunyikan, kitman. Dan begitu juga Nabi, sifat Nabi atau boleh menyampaikan. Kita yang berilmu, kita jangan sembunyi. Ada barangkali ni contoh ahli-ahli tariqat, konon-kononnya dia lebih dekat dengan Allah, dia lebih tahu perkara gaib, dia kena tengok. Yang bertanya tu kalau kumpulan dia, oh kita sama-sama ahli tarikat, bolehlah aku bagi tahu. Tapi kalau bukan ahli tarikat, bukan kumpulanku, maaf, aku tak boleh bagi tahu. Pasal apa? Dikategorikan bukan kumpulan dia, tak boleh bagi tahu. Persoalannya ilmu agama, agama yang benar hendaklah dikhabarkan. Sebab itu salah satu di antara sifat Nabi, sifat yang wajib at-tabligh. Salah satu di antara sifat yang mustahil al-kitman, menyembunyikan ilmu. Dalam agama kita juga diperintahkan siapa yang berilmu, man kana lahu ilfal, barang siapa yang berilmu, falyuballighu, maka hendaklah menyampaikan akan ilmu tersebut. Walaupun ni bukan hadis Nabi, ni kata-kata para ulama salafus salih. Siapa yang berilmu sampaikan, selama mana ilmu itu ilmu yang benar, ilmu yang betul, merujuk kepada Quran dan hadis, dia tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tidak boleh kita mensembunyikan walau siapa pun yang bertanya. Perhatikan Nabi, siapa pun yang tanya ke Nabi tentang ilmu, tentang Islam, walaupun bukan di kalangan orang Islam, Yahudi, Nasara, di kalangan pendeta, rahib, apabila Nabi tahu pertanyaan itu, persoalan yang ditanya, Nabi tahu, Nabi jawab. Kecuali Nabi tak mengetahui, sebab tidak ada wahyu daripada Allah mengkhabarkan pertanyaan orang-orang Yahudi ataupun Nasara. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi, di kalangan pendeta mereka ni,
berkata kepada orang-orang Yahudi. Pendeta ni kata dekat orang Yahudi. Kamu tahu tak siapa dia? Dia seorang Nabi dan Rasul. Dia mesti tahu perkara gaib. Bila Nabi dan Rasul dia tahu perkara gaib, coba kamu tanya kak, Nabi dan Rasul tu persoalan roh. Pendeta Yahudi ni mengarahkan kepada orang Yahudi, tanya kat Nabi. Dia Nabi, dia Rasul, dia mesti tahu. Lalu Allah turunkan ayat peristiwa tersebut, wa yas'alunaka 'anir ruh. Barangkali kisah ni kita sedia maklum. Mereka orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang roh ya Muhammad. Oleh kerana wahyu tu tak turun, wahyu tidak mengkhabarkan, Nabi diam. Nak menunjukkan sifat amanah. Kita dalam bab ilmu ni tahu, kata tahu, tak tahu, kita kena amanah, jangan mengagak-ngagak. Kerana agama ni bukan agakan, bukan. Agama ni dibina di atas dasar benar dan betul. Macam mana kamu nak tahu dia benar atau betul? Kamu kena merujuk kepada Quran dan hadis. Kalau benda tu tak ada Quran hadis, kamu kena jujur dan aman, maaf saya tak tahu. Ya. Saya tak tahu persoalan ni. Bila agak-agak kamu tahu, nantilah saya tanya pada orang yang lebih arif. Dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat 43, Allah akan berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya olehmu kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tak tahu. Soalan kamu ni saya tak tahu jawapannya, nantilah saya tanya pada orang yang lebih tahu. Bermaksud tahu kena bagi tahu, tak boleh disembunyikan. Kalau kita rasa macam ragu-ragu betul ke tak betul, kita juga kena amanah. Maaf, saya rasalah kot, tapi jangan pegang dulu. Mungkin kot, mungkin macam ni. Kerana apa yang berlaku di zaman mutaakhir ni, maaf, ada di kalangan sahabat-sahabat kita hantar klip video. Saya tak berapa rajin tengok YouTube, ceramah-ceramah kuliah, tak berapa rajin. Saya lebih rajin baca dalam kitab, baca Quran, baca terjemahan, baca perbahasan para ulama tafsir, baca hadis-hadis, terjemahan hadis, baca perbahasan para ulama. Tapi ramai di kalangan sahabat kita kan, kita macam-macam grup. Ustaz minta tolong ulas ni klip video ni Ustaz, betul atau tidak? Apa yang saya dapati, Masya Allah, kadang-kadang mak cakap popular, Ustaz ni selebriti, keluar dalam TV, berarti dalam hati saya, ya Allahu Akbar, sepatutnya kamu keluar dalam TV, seluruh rakyat melihat, menonton, daripada utara ke selatan, timur dan barat sampai Sabah Sarawak. Sepatutnya hati saya itu terkata, patut-patut kamu ni sampaikan dengan benar, dengan jujur. Ambil kesempatan, sebab orang melihat, orang menonton, betul? Kalau kamu tersilap, tersalah, cepat tarik balik. Maaf, saya tersilap, saya tersalah, saya tarik balik. Bermaksud kamu kena berhati-hati dan cermat. Saya perhati, tengok, Masya Allah wa tabarakallah. Bukan kita nak kata kita pandai, bukan. Tapi saya tengok, yang bukan hadis dikata hadis, yang bukan kata di kalangan para sahabat dikata ungkapan para sahabat, yang kisah-kisah tidak ma'ruf, tidak masyhur di kalangan para sahabat, tapi diceritakan. Kita pun dengar, Masya Allah. Sepatutnya orang yang berkewajipan, orang yang bertanggungjawab ni, dia mesti ada satu tapisan. Kita jangan anggap bila dia title Ustaz, oh dia dah mengaji. Dia mengaji di Mekah, dia mengaji di Madinah, dia mengaji dekat Azhar, dia mengaji dekat Jordan, dia mengaji dekat Yaman. Takkan dia tak salah kot, takkan dia tak tahu. Masya Allah. Kan kita perhati, tengok, ini bukan begini ni huraian, bukan begini tafsirannya. Kan tak apalah ya, kita bukan nak bahas bab tu, nanti panjang tu. Kita nak bahas, kita nak fokus tentang hati tadi. Kan bermaksud kembali pada hadis tadi, bila sahabat tanya dekat Ummu Salamah, apa yang banyak Nabi berdoa, apa yang banyak Nabi memohon kepada Allah,
Faqalat, maka aku jawab kepada pertanyaan sahabat tadi, pasal dia tahu, Ummu Salamah tahu, dia pun tak menyembunyikan ilmu kan. Karena aktsar doain Nabi SAW adalah Nabi memperbanyakkan doa. Nabi memperbanyakkan doa. Apa yang dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa dia? Allah. Allah yang boleh membolak-balikkan hati kita, ya atau tidak. Jadi bila nak cerita tadi tentang qalbun, membolak-balikkan hati, Nabi kerap membaca doa ni, kata di Ummu Salamah, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku dalam bab mentaatimu atas agamamu, ala dinik. Bermaksud dalam agama ni kita dah yakin, kita dah percaya, jangan lagi berbolak-balik. Dah yakin dah dengan akidah, dengan ibadah tersebut betul, merujuk pada Quran, merujuk pada hadis, jangan lagi dah berbolak-balik. Jangan kamu nanti sampai bila ada orang mentashkikan, meragukan kamu, kita dah jadi bolak-balik. Contoh, apa faedahnya, apa manfaatnya kamu kerap berulang alik ke masjid, sedangkan kalau kita solat, kita nak beramal, boleh kita bersendirian. Bahkan kalau kita bersendirian solat, itu lebih sunyi daripada sifat riya. Betul tak cakap aku ni? Sekali lagi saya ulang, dengar baik-baik. Kamu berulang alik ke masjid, ke surau, apa faedahnya berulang alik kerap ke masjid, ke surau, kalau kamu bersifat dengan sifat riya? Sedangkan riya akan membatalkan pahala, membatalkan ibadah. Tuhan tak menilai, Tuhan tak terima. Alangkah baiknya kamu solat bersendirian di rumah. Kita solat bukan nak tunjukkan manusia. Kita pun mungkin satu bab kita ia tak ia juga. Bila ia tak ia juga, kan dah silap. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jangan sampai ditashkik, diragukan sebegitu. Nabi memerintahkan solat fardu 5 waktu ke masjid, ke surau bagi orang lelaki. Tapi solat sunat iya kalau boleh di rumah. Kalau boleh di rumah, iya betul. Kita buat ibadah ni bukan kerana manusia, bersendirian di rumah atau ke masjid, ke surau, tetap kerana Allah. Tak timbul masalah kawan kita meragukan kita, apa faedah, apa manfaat kamu ke masjid, tiba-tiba kamu tidak ikhlas. Nah, kalau begitu janganlah tak ikhlas. Saya buat ni kerana Allah yang perintah, kerana Nabi yang memerintahkan sedemikian. Nabi suruh kita silaturahim. Faedah solat berjemaah sangat besar, sangat banyak. Kalau solat bersendirian, yakni solat sunat, tak mengapa di rumah, kan? Mesti ada, ya. Bermaksud kita kena istiqamah, kan? Kita dah kerap berulang alik ke masjid, ke surau fatrah maghrib isya ada kuliah, kita duduk dengar. Tiba-tiba ada sahabat kita bisik, apa susah-susah sangat nak menuntut ilmu di rumah pun boleh ni. Tengok je YouTube macam-macam, taib sahaja, Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, taib saja keperbagaian keluar. Apa susah you nak ke masjid, ke surau, buang tenaga, kalau naik kenderaan buang minyak, buang duit, buang masa. Astagfirullah. Kita pun sekali fikir macam tak betul, sekali fikir lagi betul juga ya, buang masa, buang tenaga, buang minyak, buang wang ringgit. Bermaksud sahabat kita berjaya mentashkikkan, meragukan kita. Nah, sebab itu kita dah istiqamah seumpamin biar sampai akhir hayat. Ya muqallibal qulub, merujuk kepada Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan, tsabbit. Itu fi'lul amar, kita memohon ke Allah, ya Allah, tsabbit, tetapkanlah qalbi, akan hatiku, ala dinik, atas agamamu, kan? Ada orang yang kuat berpegang pada agama, lama kelamaan dia jadi longgar.
Selahai bulan dia jadi murtad. Ada. Masya Allah wa tabarakallah. Itu yang kita tengok dalam keperbagian klip video, menghina, mencerca agama. Kan? Baik, kita tinggal bab tu. Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam pelajaran yang terdahulu saya pernah menyebut berapa banyak dia meriwayatkan hadis, 5374. Kata dia Abu Hurairah radhiyallahu an, al-qalbu malik. Hati itu perumpamaannya seumpama raja, kata dia Abu Hurairah. Wal a'dha'u junuduh, anggota-anggota luaran itu merupakan tenteranya. Hati adalah raja, anggota panca indera luaran itu tentera kepada raja tersebut. Fa iza taba al malik tabat junuduh, apabila baik raja tersebut maka baiklah anggota tentera tersebut. Bila baik raja, yakni hati ni, baik seluruh panca indera luaran. Wa idza khabuthal malik, apabila buruk keji ya hati tersebut, raja ni, khabuthat junuduh, maka buruk kejilah anggota luaran. Ya, perumpamaan hati ni macam raja. Jasad luaran, anggota panca indera seumpama mata, telinga, mulut, tangan dan kaki, itu bala tenteranya. Bila hati kita baik, maka akan mengarah kepada bala tenteranya agar melakukan kebaikan. Dia puncanya kena hati dulu, kan? Sebab itu maaf kalau ada orang bercakap, orang berkata, aku mulut jajahan, cerca, maki hamun, kasar, kesat, tapi jangan ambil hatilah, aku nak bagi tahu kat kamu, hati aku baik. Betul? Mulut jajahan, mulut, jangan ambil hati, jangan ambil hati. Hati baik, jawapannya tak benar. Kan? Sebab itu bila kita kaji-kaji di dalam Al-Quran, hati ini terbahagi pada 3. Pertama, al-qalbul mayyit, hati mati. Itu hati orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama ayat yang ke-7. Allah akan berfirman, khatamallahu ala qulubihim, Allah dah mempatri hati-hati mereka, merujuk pada hati orang kafir. Orang kafir ni ibarat macam mencurah air di daun keladi, tak memberi kesan, tak memberi bekas. Kan? Kita kalau jumpa dengan orang kafir ditanya Islam, kita pun malah nak melayan, buang masa. Ya, kita menganggap begitu, tapi Nabi tidak. Orang kafir tanya tentang Islam, Nabi jawab, kerana yang berhidayah Allah. Kita sekadar menyampaikan. Kalau dia tak terima, kita pun tak boleh marah kat dia. Pasal hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Yang penting dia tanya jawab. Betul? Tapi kita mungkin kita fikir logical akal, buang masa ni dengan orang ni. Pasal dia bukan orang Islam, orang kafir. Kalau dia nak masuk Islam, bolehlah aku jawab. Pertanyaan tentang Islam yang ditanya ini sekadar nak tahu, buat apa nak jawab. Betul? Kokotlah permulaan ditanya-tanya, kokot dia tertarik hati. Kan? Baik, yang kedua, al-qalbul marid, hati yang berpenyakit. Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama ayat 10. Fi qulubihim marad, pada hati-hati mereka ada penyakit. Siapa dia? Golongan munafik. Ni kalau kita tengok pepatah Melayu sebut tentang orang munafik ni sangat banyak. Kan? Pepat di luar, runcing di dalam, kunting dalam pelipatan, api dalam sekam. Jari lurus, kelingking berkait. Wah, tu macam-macam keperbagaian maknanya. Nak menunjukkan luar je baik, tapi dalam Masya Allah. Kan orang munafik sembahyang bersama-sama dengan Nabi. Nabi baca ayat azab, mereka faham. Berlaku tak? Berlaku zaman Nabi. Sampai orang yang beriman sukar dan susah nak membezakan beriman ke munafik. Pasal sama solat bersama kami, seduh sedan mendengar ayat-ayat azab, mukmin ke munafik? Kerana dalam istilah agama, mukmin benar-benar beriman, munafik luar je beriman, dalam tidak. Tu hati yang berpenyakit.
Kemudian yang ketiga, kita hendaklah termasuk kategori yang ketiga, qalbun salim. Qalbun salim, hati yang selamat sejahtera. Surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19 pada ayat yang ke-89. Ayat yang ke-88 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta benda, anak pinak tidak berfaedah, tak bermanfaat. Cerita di hari akhirat. Masa di hari akhirat ni tak ada orang akan memikirkan tentang anak-anak dia, tidak memikirkan tentang harta kekayaan, kemewahan. Masa tu berdepan dengan Allah, ya Allah, aku selamat ke tidak, dapat redha Allah ke tidak, itu je. Tak ada dah fikir-fikir, ya Allah macam mana ya harta kekayaan, bagaimana kedudukan, kekuasaan, pangkat, pengaruh, tak ada. Bagaimana anak-anak, cuma fikir, ya Allah, Allah redha ke, Allah murka, ya Allah, apakah pengakhirannya ni aku masuk syurga atau neraka? Memikirkan diri sendiri. Nah, sebab itu harta benda, anak pinak tak berfaedah. Yang bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, yang menemui, yang mendatangi Allah dengan membawa jiwa yang selamat. Walaupun ayat ni Allah cerita masa hari akhirat nanti beginilah berlakunya, tapi realitinya, wakilnya di dunia. Kamu nak selamat bertemu dengan aku ni, kata dia Allah, hati yang selamat sejahtera, yang aku redha kepadamu, yang pengakhiran kamu masuk syurga masa di dunia. Masa di dunia kita kena membersihkan hati, qalbun salim. Apa maksud qalbun salim? Dah dihuraikan, hati yang bersih. Apa yang Allah perintah buat, yang ditegah tinggalkan, yang menjadi suri teladan yang terbaik, yang paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Imam Al-Hasanul Basri rahimallahu taala, beliau seorang ulama tabi'in, lahir di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an pada tahun yang ke-21 Hijrah. Wafat pada tahun 110 Hijrah di Basrah, umurnya 89 tahun. Hasanul Basri rahimallahu ta'ala berkata, obatilah hatimu, rawatlah olehmu akan hatimu, sebab keperluan Allah terhadap hambanya terletak pada hatinya. Diarahkan, diperintah, rawat, ubat hati kamu, kerana keperluan Allah kepada hamba-hambanya di mana hatinya baik terlebih dahulu. Sebab itu kaitan hati dengan panca indera luaran, baik clear yang luar, mudah. Hati ni kata hati ni baik, mudahlah. Anggota panca indera yang luaran untuk melakukan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Baik. Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menyatakan amalan hati adalah prinsip, adalah asas, adalah pokok. Sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Asasnya adalah hati, kemudian yang luaran itu adalah penyempurna. Sebab itu bila sebut mukmin, dia kena muslim. Tapi kalau sebut muslim belum tentu mukmin, pasal keyakinan, kepercayaan, bentuk dalaman belum meresap. Sebab itu ada istilah Islam fasik. Tapi tak ada orang sebut mukmin fasik, tak ada. Pasal mukmin ni keimanan dalaman. Tapi kalau sebut dia tu muslim, muslim, okeylah, tak okey lagi sebab dia tu fasik. Dia tu Islam tapi zalim. Tengok. Bermaksud kita kena ada pada diri ni, mukmin pun ya, muslim pun ya. Ya, mukmin dalaman, muslim luaran. Kan? Sesungguhnya niat itu laksana roh, sedangkan amal itu laksana badan. Ni kata dia Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Imam Ibnul Qayyim ni dia lahir pada tahun 691 Hijrah. Dia wafat tahun 751 Hijrah di Damsyik. Ya. Apabila roh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Sebab itu ada istilah dalam agama kita, dalam kajian ilmu akhlak, ilmu tasawuf, sifat mahmudah.
Lawan pada mahmudah sifat mazmumah, sifat mahmudah yang terpuji. Kita kena hiasi sifat mahmudah pada diri kita, dalaman dan luaran. Jangan kita perhiasi diri kita dalaman luaran dengan sifat mazmumah. Kecelakaan, kemudaratan akan berlaku dunia dan akhirat kelak. Ni kalau kita nak bahas panjang kan, kita sedia maklum sifat mahmudah ni yang terpuji, sabar, tawakal, ya, ikhlas. Adapun sifat mazmumah pun banyak, riya, takabur, hasad, bakhil, dendam dan lain-lain kan. Ahlus sunnah wal jamaah berpandangan dan berpendapat bahawa amalan badan adalah bahagian daripada iman. Amalan badan ni, anggota panca indera ni, bahagian daripada iman. Kerana iman adalah qaulun wa amalun, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Perkataan dan perbuatan, perkataan dengan lisan diyakini dengan hati dan diamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Artinya ada kaitan iman itu dengan qaul, perkataan, ada juga kaitan dengan amalun, luaran. Tidak memadai dan tak mencukupi sekadar kita kata, maaf saya ini orang beriman, okey, you dah kata dekat lisan beriman, apa bukti? Apa tanda kamu beriman? Ni apa yang Allah perintah saya buat, yang wajib saya buat, yang haram saya tinggal, yang sunat saya perbanyakkan, yang makruh juga saya jauhkan. Itu bukti kan. Kemudian wa i'tiqad bil janan, dia meyakini, i'tiqad bentuk dalaman, meyakini dengan hati betul-betul, ya. Kemudian wa amalun bil arkan, beramal dengan rukun, rukun iman, rukun Islam, dia kena beramal, dia kena mempraktikalkannya. Dan iman itu yazid wa yanqus, boleh bertambah dengan sebab-sebab tertentu, boleh berkurang dengan sebab-sebab tertentu. Bertambah sebab ketaatan, berkurang sebab kemaksiatan kan. Nabi SAW bersabda, innallaha azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak melihat kepada rupa paras kamu. Allah tak menilai, Allah tak melihat kepada rupa paras, demikian juga kepada harta benda yang kamu miliki. Allah tak menilai, Allah tak memandang. Kita manusia ni barangkali dua perkara ni kita nilai. Cantik dia, menawan dia, banyak harta dia, bolehlah aku berkawan. Penilaian kita luaran. Tapi Allah tak menilai. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang dinilai, yang dipandang oleh Allah, qulubikum, hati. Kemudian wa a'malikum, dan amalan-amalan seseorang hamba. Itu penilaian Allah, tidak sama dengan penilaian makhluk kan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-142, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina. Berapa minit lagi termasuk? 1 minit. Tak sempat baca ayat ni. Tak apa ya, minta laluan ya, 1 minit boleh ya, saya habiskan ayat ni, saya terjemahkan, baru kita azan. Boleh ya? Kita kena minta izin kan Pak Bilal. Kalau Pak Bilal kata berkeras, tak boleh Ustaz, saya kena mengalah gitu kan. Kita kena menunaikan hak-hak yang empunya kan. Pak Bilal kata tak boleh Ustaz gitu. Bukan masalah ke kepala, bukan masalah tolak ansur, tapi masalah hak. Boleh faham? Dan saya pun tak boleh, apa ni Pak Bilal, toleransi lah tak boleh. Memanglah pada logiknya memanglah begitu, tapi nak cerita tentang hak, boleh faham, tentang hak gitu kan. Kalau dia tak bagi, betul lah dia kan. Okey, kita teruskan sikit lagi ya, sikit lagi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji
di hadapan manusia dan mereka tidak mengingati Allah kecuali sedikit sekali. Ini cerita tentang orang munafik. Ya, mereka coba nak memperdaya, menipu Allah sembahyang. Walau Allah tahu niat mereka. Kan, menipu orang beriman. Orang beriman mungkinlah tertipu, tapi Allah tak boleh ditipu. Kan? Jadi mereka menipu Allah dan menipu orang beriman, walaupun orang beriman tertipu, tapi Allah tak tertipu. Yang akhir sekali mereka menipu diri mereka sendiri. Tak apalah orang beriman tertipu, tidak memberi kesan dan bekas, betul lah. Tapi yang merugikan adalah diri sendiri. Maka oleh sebab itu alhamdulillah, mudah-mudahan kita memperbetulkan nawaitu kita, membersihkan, mensucikan hati kita, menjauhkan daripada segala sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar, memohon keampunan kepada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.